Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, untuk kali ini teacher akan bincangkan mengenai luas bagi bentuk dua dimensi. Okey, kita tengok nota. Okey, untuk tajuk luas bagi bentuk dua dimensi ni ada dua rumus yang awak perlu ingat, iaitu yang pertama ialah rumus bagi luas segi empat dan yang kedua ialah rumus bagi luas segi tiga. Okey, yang kedua-dua rumus ni sangat penting. Okey. Okey, yang pertama, rumus bagi luas segi empat tepat ialah panjang darab dengan lebar. Itu sahaja. Okey, panjang darab lebar. Okey, luas untuk segitiga pula ialah tapak didarab dengan tinggi bahagi 2. Okey, tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, bagaimana pula dengan unit bagi luas? Okey, bergantung kepada soalan, kadang-kadang unit soalan diberi dalam mm. Jadi kalau diberi dalam mm, jadi awak punya luas unit dia ialah mm persegi. Okey, kuasa 2 kecil ni kita panggil persegi. Okey, kalau dalam cm dia jadi cm persegi. Kalau dalam meter dia jadi meter persegi atau m persegi. Dan kalau dalam kilometer ataupun km dia akan jadi km persegi. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama. Hitung luas dalam cm persegi bagi segi empat tepat di atas. Okey, ulang kaji semula bentuk segi empat tepat. Okey, bentuk segi empat tepat, panjang dengan lebarnya tidak sama. Sebab tu kita panggil bentuk yang color ungu ni sebagai segi empat tepat. Okey, yang mana panjang, yang mana lebar? Sebab kita nak masukkan dalam formula. Okey, kita tengok. Okey, panjang ialah yang ini. Yang mendata ni. Ini panjang. Yang atas ni pun panjang lah, sama. Okey, atas bawah ni ialah panjang dia. Tak kira lah yang mana-mana satu. Okey, dan lebar ialah yang kiri kanan ni. Okey, kalau sini 3, sini pun 3. Okey, kita ingat semula rumus bagi luas segi 4. Okey, rumus bagi luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Okey, di sini teacher ringkaskanlah. Panjang tu dia jadi P. Okey, lebar dia jadi L. Jadi P darab L. Okey, sama dengan panjang dia ialah 4 cm. Didarab dengan lebar dia 3 cm. Jadi 4 darab 3, kita akan dapat 12 cm persegi. Kenapa ada cm persegi ni? Sebab luas ialah diwakilkan sebagai panjang, unit panjang darab dengan unit lebar. Ada 2 cm kat sini. Sebab tu dia jadi kuasa 2 kecil ni. Atau kita panggil dia sebagai persegi. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, rajah di atas menunjukkan ruang bagi sebuah bilik. Okey, ruang bilik tersebut berbentuk segi empat sama. Kita dah tahu segi empat sama bentuk bilik ni. Okey, ingat semula ciri-ciri segi empat sama iaitu panjang dengan panjang setiap sisi dia ialah sama. Jadi awak dah tahu kalau di sini ialah 10 meter, ni pun 10 meter lah. Kiri ni pun 10 meter, bawah ni pun 10 meter. Jadi kita dah tahu dah dia punya panjang ialah 10 meter. Jadi bagaimana kita nak cari luas? Okey, luas kita ambil luas segi empat lah sebab segi empat sama ialah di bawah segi empat. Jadi kita ambil luas bilik ialah panjang darab lebar. Panjang dia yang ni kita dah tahu tadi 10. Masukkan dalam formula 10 meter. Darabkan dengan lebar yang ini iaitu 10 meter juga. Kita darabkan, kita akan dapat 100 meter persegi. Itu saja. Okey, mudah. Okey, itu untuk luas segi 4. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya iaitu luas segi 3. Okey, hitung luas dalam cm persegi bagi segi 3 di atas. Okey, ni ialah segi 3 sama kaki.
Okey, contoh yang teacher bagi ni ialah segitiga sama kaki. Okey, sebelum kita cari luas, okey awak dah tahu formula luas tadi ialah tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, teacher ringkaskan sebagai T dengan T lah, tapak dan tinggi ni. Okey, kita kena kenal pasti dululah yang mana satu tapak, yang mana satu tinggi. Okey, tapak tak ada masalah. Yang mendatar bawah ni ialah tapak dia. Dia sama macam panjang bagi segi 4 tadi. Okey, ini tapak dia iaitu 6 cm. Okey, tinggi. Okey, tinggi segitiga ialah diwakili oleh sisi yang terdiri dari puncak atas ni ke tapak. Ini tinggi segitiga. Okey, jangan ambil yang kiri atau kanan ni. Kadang-kadang soalan dia saja nak kelirukan kita. Dia akan bagi kat sini ada ukuran, kat sini pun ada ukuran. Jadi kadang-kadang murid jadi keliru. Nak ambil yang mana sebagai tinggi. Okey, senang aja. Awak ingat, tinggi segitiga mesti dari puncak ke tapak. Tengok yang mana tu. Mana sisi yang menunjukkan ukuran dari puncak ke tapak. Jadi kalau gambar rajah ni, yang inilah. Iaitu 4 cm. Okay, jadi kita masukkan dalam formula. Tapak darab tinggi iaitu tapak dia 6 cm. Darab dengan tinggi dia 4 cm. Kemudian bagi 2. Okey, di sini teacher gunakan kaedah pemansuhan lah. Sebab sifir 2. 2 dengan 4 ni ada dalam sifir 2. Okey, bila awak dah potong dengan 4, awak tak boleh potong lagi dengan 6. Potong sekali cukup. Kalau awak pilih untuk potong dengan 4 atau awak pilih untuk mansuhkan 2 ni dengan 4, jadi awak mansuhkan yang ini saja. Jangan potong sekali yang ni. Okey? Okay, kita mansuhkan yang ni 2 darab 1, 2, 2 darab 2, 4. Jadi yang tinggal ialah 6 cm darab dengan 2 cm sama dengan 12 cm per segi. Mudah saja, masukkan saja dalam formula. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, yang ini pula terdiri daripada bentuk gabungan segi 4 tepat dengan segi 3. Okey, ni segi 3 bersudut tegak lah sebab sisi ni membentuk sudut tegak kat sini. Okey, bagaimana kita nak cari luas bagi gabungan bentuk macam ni? Yang ini pun tak susah. Okey, sebab awak dah tahu bentuk ni terdiri dari segi 4 dengan segi 3. So kita carilah satu-satu. Mula-mula kita cari dulu luas segi 4 ni. Okey, kita cari. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar. Iaitu, ni panjang dia 5, masukkan dalam formula. Darabkan dengan lebar dia 3. Okay, jadi dapat 15 cm persegi. Okey, kita dah cari dah luas segi 4. Sekarang ni kita cari pula luas segi 3. Okey, kita cari satu-satu. Okey, yang kedua, luas segi 3 ialah tapak darab tinggi bahagi 2. Okey, tapak dia yang ini. 4 cm. Jadi masukkanlah dalam formula tu. Dalam rumus tu. Okey, darab dengan tinggi dia 3 cm. Ingat teacher kata tinggi segitiga ialah dari puncak ke tapak. Jadi kita ambil yang ini. Kadang-kadang dia bagi ukuran kat sini. Jadi abaikan sajalah ukuran yang di sini tu. Okay, ambil yang dari puncak ke tapak. Okay, jadi kita ambil 3 cm. So 4 cm darab 3 cm bagi 2. Teacher guna kaedah pemansuhan lagi. Okay, yang ni 2 darab 1, 2. 2 darab 2, dapat 4. So yang tinggal ialah 2 cm darab 3 cm. Awak akan dapat 6 cm per segi. Okay, sekarang kita dah tahu dah luas segi 4 berapa, luas segi 3 pun berapa. Jadi dia nakkan luas gabungan. Bila nakkan luas gabungan, kita tambahlah. Ambil luas segi 4 tepat ni, tambahkan dengan luas segi 3. Macam ni. Okay, kita ambil 15 cm persegi, tambahkan dengan 6 cm persegi. Okay, jadi kita tambahkan, kita akan dapat 21 cm persegi. Okay, 21 cm persegi inilah luas gabungan. Ingat kalau dia nak luas gabungan, awak cari dulu satu-satu luas bagi setiap bentuk yang digabungkan tu, kemudian tambahkan semua. Kadang-kadang dalam soalan dia ada lebih daripada 2 bentuk. Kadang-kadang dia gabungkan lebih daripada 2 bentuk. Tapi contoh teacher bagi ni hanya gabungkan 2 saja bentuk. Jadi kita cari luas bagi 2 bentuk tu sajalah. Lepas tu kita tambahkan. Okay, bergantung kepada soalan. Okay. Tengok contoh yang kelima. Okey, di sini pula soalan minta hitung luas dalam cm persegi bagi kawasan yang berlorek. Okey, kawasan berlorek ialah kawasan yang color oren ni. Color oren.
Okey, macam mana kita nak cari yang colour oren ni? Okey. Yang ni pun mudah saja. Mula-mula kita cari dulu luas segi empat yang besar ni. Yang luar ni. Kemudian kita tolaklah dengan luas segi empat yang warna putih tu. Bila kita buang yang warna putih ni, kita dapatlah baki yang berlorek. Jadi operasinya ialah tolak. Okey, yang pertama cari dulu luas segi empat yang besar ni, iaitu panjang darab lebar sama dengan 4 cm, darab dengan 7 cm. Okey, jadi awak dapat 28 cm persegi. Okey, itu luas bagi segi empat tepat yang besar. Kemudian kita cari pula luas bagi segi empat yang warna putih ni. Okey, segi empat yang warna putih ni ialah segi empat sama. Okey, kenapa segi empat sama? Okey, awak perhatikan tanda ni. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tidak nyatakan segi empat tu ialah segi empat apa. Jadi awak kena pastilah, kadang-kadang dia nyatakan yang ini ialah segi empat sama. Tapi kalau soalan tak nyatakan tapi dia letak tanda macam ni maksudnya ialah segi empat sama, iaitu sisi-sisi yang ditandakan dengan tanda ini maksudnya sisi-sisi ni semua sama panjang. Kalau yang ini 2 cm, yang ni pun 2 cm, yang ni pun 2 cm, yang ni pun 2 cm. Itu saja. Okey, sebab kita dah tahu ni segi empat sama, kita darab lah. Okay, kita dah tahu panjang dia 2 cm, lebar pun 2 cm. Jadi kita darab lah. Panjang darab lebar 2 cm. Kita akan dapat luas segi empat sama tu 4 cm per segi. Okey, bila dah tahu kedua-dua luas, jadi kita tolakkan. Ambil luas segi empat tepat, tolakkan dengan luas segi empat sama yang dalam tu sebab kita nak buang dia. Kita nakkan yang berlorek ni saja. So, kita tolaklah 28 cm persegi, tolak dengan 4 cm persegi. Jadi, kita akan dapat luas berlorek ini ialah 24 cm persegi. Mudah saja. Okey?